inilah yang kita boleh sebut kembali sebagai intibar. Dan walaupun tamadun Islam ini telah semakin malam selepas menjelang kurun yang ke-18, rata-rata negara umat Islam dijajah. Dan apabila dijajah, maka bermulalah penurunan dan diganti oleh Barat. Kalau kita tanya daripada manakah Barat menerima ilmu sains dan teknologi, maka kalau kita ikhlas melihat perkembangan yang sebenarnya, kita dapati bahawa ada sumbangan umat Islam yang besar. Sebagai contoh, selain pada yang kita sebutkan tadi, umpamanya kita lihat sekarang teknologi angkasa raya, teknologi angkasa lepas, roket ini asalnya dicipta oleh orang Islam, saintis Muslim yang bernama Hassan Ar-Rahmah. Hassan Ar-Rahmah ini, Ar-Rahmah dalam bahasa Arab ini maksudnya adalah trajectory ataupun misal, yang roket ini digambarkan dengan istilah tersebut. Dan inilah yang menjadi punca kenapakah Rusia mempelopori alam angkasa lebih awal daripada Amerika, kerana Rusia adalah tapak bumi Islam. Kita lihat Samarkand, kita lihat Samarkand dan juga negara-negara yang berkaitan dengan Uzbekistan, Tajikistan. Ini adalah asalnya tempat perkembangan ilmu Islam yang terakhir sebelum kejatuhan tamadun Islam. Maka Islam berkembang di situ. Bahkan ada satu balai cerap yang paling besar di dunia ketika itu, yang kita sebut sebagai balai cerap Ulugh. Ini berada di kawasan Samarkand yang sekarang adalah Uzbekistan. Dan inilah di antara warisan inilah yang diwarisi oleh Rusia. Rusia membina teknologi angkasa lepasnya berdasarkan kata di atas keruntuhan tamadun Islam. Itulah sebab tidak dapat dicapai oleh Amerika, sebab Rusia menguasai ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Islam, diperbaharui. Dan kita lihat bahawa tidak ada teknologi yang terhasil dalam overnight. Dia adalah satu proses yang lama, proses pinjam-meminjam. Dan kita dapati teknologi umat Islam telah diperbaharui oleh Rusia, sehingga akhirnya Rusia telah menempuh satu sejarah yang begitu agung sebelum munculnya mereka mengambil alih pada masa hari ini. Dan Amerika juga, kalau kita melihat di stadium mereka, di museum mereka, mereka meletak sejarah NASA, yakni kajian angkasa lepas mereka. Mereka nyatakan Hassan Ar-Rahmah sebagai pelopor kepada teknologi roket. Ini kita lihat bagaimana umat Islam satu ketika dulu, iaitu satu era umat Islam memimpin manusia. Tetapi hari ini kita dapati umat Islam rodanya telah berputar, dulu di atas, hari ini di bawah. Umat Barat dulu di bawah, sekarang di atas, dan roda akan terus berputar. Kita akan dapati inilah apa yang kita mungkin bincang secara detail dalam setiap perkara itu, dalam setiap bidang, sama dalam matematik umpamanya, ataupun dalam haiwan, dalam zoologi, dalam geologi, di dalam algebra, di dalam ilmu falak ataupun astronomi. Banyak sumbangan umat Islam yang kita boleh tunjukkan kembali. Dan bukan sejarahnya yang penting, yang penting adalah ciri yang ada pada umat Islam kita itu, kenapakah mereka boleh maju pada itu, dan kita tidak dapat mencontohi mereka pada masa sekarang. Di manakah silapnya kita? Dan itulah yang saya harapkan kita dapat bincangkan dalam ruangan ini. Sebagaimana yang doktor katakan tadi tentang balai cerap yang ada di Uzbekistan, iaitu di Samarkand ni, doktor, ya, saya berkesempatan dapat melihat balai cerap tu. Dan apabila saya melihat tu, doktor, balai cerap yang dibina tu, saya kata pada kurun yang begitu, kurun ke-12 ke ke-13 ketika itu, saya membayangkan pemikiran orang-orang Islam ketika itu jauh, memang di luar jangkaan pemikiran tu. Jadi apabila sekarang, bagaimana doktor katakan perbezaan roda di atas, roda di bawah tu, saya sekarang terasa juga cumi sayu tu. Ni lagi satu ni, doktor, ya, apakah falsafah Islam tentang ilmu dan tamadun ini? Ya, kalau kita lihat falsafah Islam ialah bagaimanakah ayat yang pertama yang diturun pada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan. Dan ini menjadi rahsia, sebab membaca ini kita boleh tafsirkan dengan mengkaji, melihat secara mendalam, menyelidiki dan sebagainya. Membaca dengan kalimah ilahi inilah menjadi kekuatan umat Islam. Sebab ramai yang membaca tetapi dengan pelbagai nama. Ada yang membaca dengan nama profesionalism, ada yang membaca kerana sebab ekonomi, ada yang membaca kerana tujuan yang lain. Tetapi yang Islam bina ialah membaca dengan kalimah ilahi.
sebab matlamat akhirnya akan sampai ke situ. Apabila kita mengkaji sains umpamanya, akan timbul pada kita satu perasaan bahawa alangkah indahnya ciptaan ilahi. Dan itulah sebab di dalam Al-Quran banyak menyebut tentang kenapakah kita tidak berfikir tentang kejadian alam. Berfikir secara mendalam ini disebut sebagai takafur ataupun berfikir secara wondering, ataupun kita lihat contemplate, kita melihat secara mendalam, bukan sahaja tengok dengan mata tetapi melihat dengan kajian. Dan kita lihat bahawa kaedah saintifik yang kita sebut sebagai scientific methodology ini diasaskan oleh orang Islam, yakni namanya Ibn Haytham, yang ingin melihat hakikat cahaya. Apakah hakikat cahaya? Sebab dalam Quran banyak sebut tentang cahaya. Umpamanya Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah sumber cahaya dunia dan langit dan bumi. So apakah nature tabi'i cahaya? Lalu Ibn Haytham mengkaji cahaya. Dia menyatakan cahaya ini ada sifat-sifatnya tertentu, bagaimana yang kemudiannya dinyatakan oleh Newton di barat. Newton sebenarnya meniru, membaca balik tulisan Ibn Haytham dan menulis kembali teori graviti yang diasaskan oleh Ibn Haytham sebenarnya. Newton sebenarnya kalau kita bandingkan kerja yang dilakukan oleh Ibn Haytham, bolehlah kita katakan ada unsur plagiarism. Dan kenapakah umat Islam mengkaji demikian rupa? Rupa-rupanya dia mengkaji kerana untuk melihat apakah hakikat cahaya. Sebab cahaya ini sangat penting dalam Islam. Dia adalah sumber petunjuk. Jadi nature sebagai fizikalnya cahaya itu dikaji secara saintifik. Maka timbullah saintifik ataupun di kaedah metodologi saintifik metodologi yang disebut di barat sebagai kaedah hypothetical deductive method. Ini diasaskan oleh Ibn Haytham. Dan apabila kita melihat ini adalah sebagai asas, sebagai tujuan asas, ialah untuk melihat keindahan ciptaan ilahi, untuk mencari kebenaran alam. Sebab orang Islam, Muslim, saintis Muslim melihat ada dua kitab yang harus dibaca secara selalu, kitab alam semesta dan Al-Quran. Al-Quran dianggap kitab yang tertulis, dan alam semesta yang kita lihat inilah kitab yang tertutup. Kedua-duanya harus dibaca secara selalu. Inilah yang maksud daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang membaca dengan kalimah ini. Dan oleh sebab itu kita dapati bahawa perkembangan yang berlaku kemudiannya ialah di atas kalimah ini. Dan inilah falsafahnya. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang suruh mengkaji kita tentang alam semesta, mengkaji tentang matahari, dan cuba kita perhatikan, berfikir tentang kejadian alam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Digunakan situ kalimah ulul albab bagi mereka yang memerhatikan kejadian langit dan bumi, yang mengkaji tentang perjalanan pertukaran siang dan malam. Dan ulul albab inilah menjadi destinasi akhir. Sebab saintis dalam konteks Islam, kalau kita lihat falsafahnya ialah mereka ialah melihat ilmu itu sebagai satu kesatuan yang terikat dalam satu package yang tidak terpisah. Hari ini satu perkara yang kita lihat, kita apabila saya daripada bidang sains, umpamanya saya mempelajari sains tanpa mengetahui ekonomi. Orang ekonomi pula mempelajari ekonomi tidak tahu tentang kedoktoran. Tetapi di dalam zaman keemasan atau zaman keagungan Islam, kita dapati bahawa seseorang itu sangat bersepadu ilmunya. Kita ambil contohlah kata Al-Ghazali. Al-Ghazali ini dia seorang ahli sufi yang kita kenal, dan dia seorang ahli falsafah, dan juga seorang ahli fiqh dalam pengertiannya. Dan dia adalah ahli matematik, dan dia adalah ahli mantik. Mantik ini logik yang kemudian dibawa oleh pengikut-pengikutnya Filosofi Paris yang kita kenal sebagai logik hari ini. Dan kita dengar apakah yang dimaksud, yang disebut oleh Al-Ghazali tentang ilmu logik. Al-Ghazali kata, man lam ya'lam al-mantiq fala fiqata fi ilmi. Siapa yang tak belajar logik, ilmunya jangan dipercayai. Dan apa yang saya nak sebutkan dalam konotasi ini ialah Al-Ghazali ini ulama saintis yang dia menguasai semua ilmu tadi dalam satu ikatan. Seorang individu menguasai pelbagai ilmu, kerana itu adalah falsafah pembinaan ilmu Islam yang mungkin berbeza dengan kita hari ini. Dan inilah yang kita nak contohi, kenapakah umat Islam hari ini kalau boleh baik pun mungkin dalam satu bidang ataupun dua ataupun tiga, jarang yang boleh kumpulkan dalam diri seorang individu itu pelbagai ilmu sebagaimana yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh kita yang lepas, umpamanya Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Al-Biruni umpamanya, yang menunjukkan ciri-ciri kecinta ilmu yang luar biasa dan penguasaan ilmu secara komprehensif. Yang
ini kenapakah kita tidak ada, orang sekarang panggil epistemologi. Epistemologi ini adalah bagaimana ilmu itu disatukan dalam satu kesatuan yang semuanya kalau kita tulis berjumpa dengan Al-Quran. Dan ini memberikan sumber sebagai akar sumber ilmu yang mengalir ke dalam banyak bekas yang lain yang kemudian kita lihat dalam bidang-bidang yang terasing, sehingga kita sekarang sukar untuk menyatukan kembali kesemuanya. Dan inilah kekuatan umat Islam, dan inilah falsafah pengajian tamadun Islam yang kita lihat. Ni lagi satu pasal doktor ada menyentuh tentang cahaya ni doktor ya. Dalam Al-Quran ada tersebut perkataan misbahun. Ya. Misbahun dalam surah An-Nur. Ya. Bermakna dalam bahasa Arab memanai mintu lampu. Kita. Jadi adakah kita punya inventor zaman-zaman Islam ni mengambil daripada Al-Quran ni doktor? Iya, inspirasinya di situ. Kalau kita lihat apa yang digambarkan oleh Al-Quran yang disebut sebagai la syarqiyatin wala gharbiyah, dibandingkan bahawa lampu al-misbah fi zujajah az-zujajah tu kannaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin zaitunah. Dia ada sebuah lampu yang disinari oleh satu minyak daripada zaitun, pokok yang diberkati. Pokok yang berkati ini ialah pokok yang tidak di barat, tidak di timur. Dia adalah satu simbolik kiasan ilahi untuk menunjukkan bahawa hati yang bersih, iman yang mantap, datang ilmu, datang petunjuk, dia senang tangkap, cerah, sebab cerminnya adalah cermin yang transparent, yang bukan dikotori oleh yang lain. Dan inilah yang memberikan inspirasi kepada umat Islam untuk mengkaji cahaya. Kita tahu elektrik diciptakan pada zaman yang lebih lewat, tetapi istilah elektrik ini kahrabiiyah. Kahrabiiyah dalam bahasa Arab ini telah disebut oleh Ibn Sina umpamanya. Dia telah menyatakan bahawa cas elektrik ada cas kahrabiiyah yang kemudian yang dikaji oleh orang barat sehingganya terbitlah rekaan yang berkaitan dengan elektrik. Tetapi elektron yang dikaitkan dengan kahrabaiyah ini telah dikaji sejak pada zaman yang silam. Itulah saya nak sebutkan bahawa di antara yang memetik buah dengan yang menanam pohon sama penting. Bahkan yang menanam pohon itu lebih penting. Yang menanam benih itu dilakukan oleh Ibn Sina. Buahnya dipetik oleh Edison. Jadi apabila kita lihat cahaya di sini, maksudnya saintis Muslim bila dia mengkaji tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan alam semesta, dia bermula pada Al-Quran. Ini ialah tempat premis dia bertolak. Daripada situ dia kembangkan, sebab Al-Quran memberi banyak indikasi tentang perkara yang sebenarnya. Bukan saja cahaya, tetapi banyak lagi perkara, dan cukup yang menarik apabila kita sebut zaitun tadi, sebab dia sebut dalam ayat ini yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunarun. Minyak zaitun itu hampir menyala. Yakadu yudhi, hampir menyala walaupun api belum sentuhnya. Ini adalah satu fakta sains yang baru ditemui dalam beberapa tahun ini. Rupa-rupanya minyak zaitun ini apabila kita letak di tengah panas, dia menyerap cahaya matahari. Waktu malam dia keluar, walaupun tak kena cahaya, dia keluar gelombang warna hijau. Dan ini baru dilihat dengan elektroskopik. Barulah saintis dapat memahami. Al-Quran memberi indikasi sejak demikian lama. Jadi saintis Islam menggunakan ayat Quran ini untuk mengkaji ilmu. Dan daripada premis inilah kita dapati bahawa Islam berkembang di atas premis ini. Tetapi ini kita panggil premis tauhidik ataupun yang disebut sebagai berpunca daripada Al-Quran dan berkembanglah ke dalam alam semesta. Itulah sebab kita tidak sebut hukum itu, kita tidak sebut hukum ilahiyah, kita sebut hukum ilahi ataupun sunnatullah. Bezanya saintis Muslim dengan saintis barat ataupun saintis lain ialah mereka sebut law of nature. Apa yang mereka temui dalam alam semesta, mereka katakan hukum mereka. Sedangkan saintis Muslim tidak pernah mendakwa itu hukum mereka. Mereka hanya mengkaji dan mereka sebut itulah sebahagian sunnatullah. Dan itulah di antara perbezaan dan juga falsafah umat Islam. Saudara sekalian yang sempat kita bersama menerusi Tamadun Islam, saran dari Syarif Islam Kuala Lumpur bersama Dr. Muhammad Rofa Ismail dari Universiti Putra Malaysia.